Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syamsah Haikal bin Syamsuddin, Muhammad C21A2141. Saya ingin membentangkan tentang tajuk bangunan bersejarah Masjid Kapal Laut bagi subjek CFT 1032, reka bentuk seni tradisional. Nama pensyarah ialah Encik Muhammad Aswawi bin Isa. Okey, bagi pengenalan, bangunan warisan bersejarah merupakan satu khazanah peninggalan warisan yang tidak ternilai. Terdapat sabda Nabi SAW bermaksud, barang siapa membangunkan dari harta yang halal sebuah masjid untuk Allah, maka Allah mesti membangunkan rumahnya untuk di syurga. Nama masjid dalam arti yang luas adalah semua bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dan dijadikan bagiku semua bumi ini adalah masjid dan sesuatu yang suci mensucikan masjid. Mensucikan. Masjid ialah perkataan bahasa Arab yang bermaksud tempat sujud. Masjid ialah tempat beribadat yang khususnya seperti solat, iktikaf bagi orang Islam. Bangunan ini juga merupakan pusat kebudayaan muamalat dan perkembangan dakwah Islamiah serta pusat aktiviti umat Islam. Masjid tidak mempunyai rupa bentuk yang tetap tetapi bergantung kepada budaya masyarakat Islam setempat. Dari sudut bahasa, masjid bermaksud tempat sujud. Sejak zaman permulaan Islam lagi, Rasulullah SAW, kemajuan umat Islam dan semuanya bermula dari masjid. Masjid telah dijadikan sebagai tempat yang berkumpul bincang dan merancang strategi yang terhad kepada bidang dakwah, malah perdagangan, perundangan dan penyebaran ilmu serta pelbagai lagi. Terdapat beberapa pertikaian mengenai tarikh masjid. Ada mereka menyatakan menurut siapa yang mengistilahkan semua tempat bersolat sebagai masjid. Bagaimanapun, takrif yang biasa diterima guna adalah masjid merupakan tempat khas untuk bersolat dan telah digunakan untuk solat Jumaat lebihi 3 kali. Bagi sejarah dan asal-usul pula, menurut cerita lisan tradisi berabad-abad dahulu, para membalik berlayar ke sepanjang kepulauan Melayu untuk menyebarkan agama Islam. Pada tahun 1730-an, sekumpulan membalik melalui pantai timur semenanjung Malaysia dalam perjalanan mereka ke petani di Thailand Selatan ke Jawa di Indonesia. Malangnya perahu mereka bocor dan mengalami kesulitan. Para membalik dalam perahu itu bersumpah bahawa kalau mereka dibawa ke pantai dengan selamat, mereka akan membina sebuah masjid dengan serta-merta untuk memperingati peristiwa itu. Doa mereka dikabulkan dan para membalik mendarat di kampung laut Tumpat. Masjid yang asalnya apa yang dilihat Masjid yang asal bukannya apa yang dilihat pada hari ini. Ia merupakan sebuah struktur asas dengan hanya 4 tiang dan menyangga bumbung 3 tingkat yang diperbuat daripada daun rumbia. Keluasan hanya 400 kaki persegi pada keseluruhannya. Pada akhir abad ke-19, masjid ini menjadi pusat agama yang penting dalam masjid dan masjid itu diperbesar untuk merangkumi bilik sembahyang tambahan, peran, serambi dan menara. 20 tiang batang dibina untuk menyangga bahan binaan ini. Bahan binaan ini menggunakan teknik tebuk pasak yang amat unik. Ia dibina daripada kayu tidak menggunakan walau sepucuk paku pun. Atap daun rumbia dikatikan dengan atap genting. Malangnya asas masjid itu lemah, dibina di tebing sungai. Masjid itu sering dilanda banjir kilat seperti banjir tahun 1926 yang dikenali sebagai bah air merah yang melemahkan lagi asasnya. Selepas dilanda sekali lagi oleh banjir yang teruk pada tahun 1966 yang menghanyutkan sebahagian masjid ke tempat yang lebih selamat. Pada tahun 1968, masjid ini dipindahkan dan dibuka kembali di kawasan yang baru iaitu di Nilam Puri pada hari ini dan dibina dengan bantuan para tukang kraftangan Melayu Kelantan. Pada tahun 1988, masjid ini diperbaik lagi dengan kemudahan-kemudahan moden seperti elektrik, air paip, tanah dan kawasan duduk. Tiang-tiang dan dinding-dinding masjid juga dihias dengan ukiran kayu. Dengan tambahan-tambahan ini, kawasan pembinaan menjadi 5.254 kaki persegi, 74 kaki kali 71 kaki, iaitu 13 kali besar daripada masjid asal. Okey, bagi reka bentuk atau seni bina Masjid Kapal Laut pula, masjid ini dibina dengan unsur seni bina Nusantara. Ia merupakan sebuah struktur asas dengan hanya 4 tiang dan yang menyangga bumbung 3 tingkat yang dibuat daripada daun rumbia. Keluasan biar hanya 400 kaki persegi. Bagi abad ke-19, masjid ini menjadi satu pusat agama yang penting di masjid iaitu diperbesar untuk merangkumi bilik sembahyang, peran, serambi dan menara. 20 batang tiang dibina untuk menyangga binaan tambahan itu. Binaan tambahan ini menggunakan teknik tebuk pasak yang amat unik.
Ia dibina daripada kayu tetapi tidak menggunakan walau sepucuk paku sekalipun. Atap dan rumbiannya ditukarkan kepada atap genting kerana atap genting lebih kokoh daripada atap rumbia. Kemasyhuran reka bentuk masjid kapal laut yang unik telah menjadikan satu lama kemegahan rakyat negeri Kelantan. Penampilan bentuk bumbung yang bersegi tiga bertingkap menirus ke atas. Buah gantung dan menoreh adalah lambang keunggulan masjid kapal laut yang sekaligus menyamarakkan lagi keagungan Islam di Kelantan. Masjid kapal laut dibina daripada kayu cengar dan punya 20 batang tiang termasuk 4 tiang seri. Masjid ini sangat tinggi dari lantai ke puncaknya. Terdapat banyak ukiran di dinding bahagian beranda, buah gutung dan tiang-tiang utama dalam bahagian bangunan. Motif seni bina masjid ini dikatakan melambangkan keutuhan dan alam semula jadi yang pada asasnya diterapkan pada bunga teratai. Bahagian utama masjid ini terdiri daripada pelan terbentuk segi empat yang dilitupi dengan bumbung piramid yang disusun secara tingkat bertingkat. Bahagian bumbung yang paling atas ditinggikan sedikit arasnya dan diletakkan tingkap bagi memudahkan pencahayaan. Bumbung ini dihiasi dengan motif ukiran buah betong. Bumbungnya berbentuk tiga tingkat iaitu menyamai bentuk bumbung masjid di negeri Melaka. Menaranya juga bentuk hampir sama dengan Masjid Wani Sunan Kalijaga di Jawa Tengah. Keseluruhannya, lantai masjid ini ditinggalkan lebih kurang 1 meter dari aras tanah. Ia tidak dilengkapi dengan serambi, sebaliknya dikelilingi oleh dinding panel yang dibuat daripada kayu dan tambahan dalamnya. Dinding panel tersebut ditebuk dan dijadikan bukaan bagi pintu dan tingkap. Masjid kapal laut ini dapat memuatkan hampir 400 jemaah. Member dan ruang di dalamnya disokong oleh 4 batang tiang seri. Pengebas wayang kemudiannya dijalankan dan sebuah ruang yang digelar balai lintang ditambah pada bahagian tepi masjid tersebut bertentangan dengan dinding, mihrab dan ruang. Serambi besar juga diturut disambungkan. Dan buah ruang baru dibina dirikan rendah sedikit dari aras utama masjid tersebut. Ruang serambi kemudiannya ditambah pada bahagian timur masjid yang dikenali sebagai wakaf. Okey. Bagi fungsi dan kegunaan masjid kapal laut pula. Fungsi dan kegunaan masjid kapal laut ialah tempat beribadat dan juga kegunaan khusus agama yang boleh dilakukan oleh semua masyarakat tempatan ataupun luar negeri. Selain itu, fungsi dan kegunaan lain ialah masjid ini boleh menjadikan sumber rujukan oleh pekaji yang mendalami tentang perkembangan sejarah masjid kapal laut. Masjid ini juga menjadi tujuan pelajar untuk menyiapkan tugasan kerana terdapat pelbagai keunikan dan keistimewaan tentang masjid tersebut dan juga tempat penggambaran untuk menghasilkan sebuah cerita yang bersejarah. Seterusnya, masjid kapal laut juga dijadikan tempat mengadakan pendidikan agama Islam dan pendidikan yang beri faedah kepada ahli karyah yang beragama Islam. Antaranya ialah mengaji, hafazan dan lain-lain. Masjid seringkali disebut masyarakat sebagai rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang berfungsi untuk menunaikan ibadah solat bagi umat Muslim. Sembahyang Jumaat juga tidak diadakan di situ manakala itu tidak diiktiraf sebagai masjid mukim. Hal ini dikatakan kerana masjid merupakan salah satu tempat yang dijaga kesuciannya. Masjid juga mampu dijadikan tempat perlindungan ketika berlakunya sebarang bencana atau musibah. Masjid ini dijadikan salah satu tempat yang paling banyak digunakan sebagai tempat perlindungan. Hal ini menjadikan setiap Muslim merasa aman dan tenteram ketika berada di masjid. Perkara ini dapat membuka ruang untuk manusia mendapat kemakmuran dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid juga dapat menjadikan tempat perubatan melalui Aisyah radhiyallahu anhu berkata, pada hari terjadinya perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'adz mengalami luka-luka kerana dipanah oleh seorang kafir Quraisy. Kata Rabban bin Arakah, orang itu memanah Sa'ad pada bahagian lehernya, maka Nabi SAW membuatnya tanda di masjid agar beliau bisa pulang istirahat dari jarak yang dekat. Masjid juga dapat mengadakan tempat pengadilan untuk umat Muslim. Hal ini kerana masjid yang jauh dari syaitan merupakan tempat yang tepat untuk mengadakan pengadilan dalam berbagai perkara. Di dalam masjid, masyarakat dapat mengambil keputusan dengan lebih tenang. Halaman masjidnya pun dapat digunakan sebagai tempat duduk agar orang-orang yang lemah, orang-orang yang musyrik atau wanita yang sedang haid bisa hadir dan mengikuti cara yang digelar di masjid. Adapun pelaksanaan hudud hukuman tidak boleh dilaksanakan di masjid. Bahan Okey, bagi bahan dan proses pembuatan pula. Bahan dan proses pembuatan masjid kapal laut ialah secara tradisional dan menggunakan
bahan yang ada pada masa dahulu. Pembuatan masjid tersebut dahulu tidak menggunakan sepucuk paku dan hanya menggunakan kayu serta memahannya untuk didirikan. Keseluruhan reka bentuk masjid ini dibina daripada kayu cengal dan mempunyai 20 lawatan tiang termasuk 4 tiang seri. Masjid ini sangat tinggi dari lantai ke puncaknya. Terdapat banyak ukiran di dinding bahagian beranda, buah buton dan tiang-tiang utama dalam bahagian bangunan. Motif seni bina masjid ini dikatakan melambangkan keutuhan berbentuk 3 lapis yang disebut bumbung 3 tingkat iaitu menyamai bentuk bumbung masjid-masjid di negeri Melaka. Menaranya juga berbentuk yang hampir sama dengan Masjid Wali Sunan Kalijaga di tengah. Masjid kapal laut dilengkapi dengan jubin Singgora pada bahagian atap bumbungnya. Masjid ini tidak mempunyai sebarang ornamentasi atau ukiran yang khusus kecuali pada bahagian mimbar yang terletak di dalam masjid. Walau bagaimanapun, elemen butiran yang diadaptasi pada reka bentuk masjid ini melambangkan kemahiran dan keupayaan hasil kraftangan yang tinggi oleh perekanya. Okey, seterusnya inilah rujukan bibliografi yang terdapat pada Masjid Kapal Laut iaitu gambar-gambar masjid, gambar-gambar tiang yang saya pergi dan mengambil gambar. Sekian, terima kasih.